Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia Al-Hidayah? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bercerita tentang tokoh Sri Kandi Islam. Saudara, tokoh yang kita akan ketengahkan hari ini adalah salah seorang wanita yang terawal memeluk agama Islam. Biarpun beliau tidak menjadi sebutan ataupun terkenal di kalangan generasi kini, namun kisahnya terpahat dalam sejarah tokoh Sri Kandi Islam dan beliau ada kedudukan tersendiri di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Selain gemar mencari ilmu, beliau juga pelapor hadis, sangat taat pada perintah agama dan sedikit pun tidak goyah keimanannya. Siapakah gerangan wanita yang saya maksudkan ini? Mari kita dengarkan kisah selanjutnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sidang penonton yang saya muliakan, InsyaAllah hari ini saya akan bercerita tentang seorang wanita Quraisy yang sangat hebat. Kita sedia maklum, sebelum Islam lagi, orang-orang Quraisy ini ada sifat-sifatnya yang terpuji, seperti memelihara janji, menghormati tetamu, dan ada banyak lagi sifat-sifat yang boleh kita hormati. Dan orang Quraisy ini juga ada disebut di dalam Al-Quran tentang kebiasaan mereka yang hebat. Hingga kan ada surah khusus bercerita tentang Quraisy, ya. Li'ilafi Quraisy. Kerana kebiasaan orang Quraisy, mereka ini biasa berdagang, berehlah, bermusafir pada musim dingin, pada musim panas. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka ini. Dan hari ini insya-Allah saya akan bercerita tentang salah seorang orang Quraisy yang hebat itu yang diberi nama Busrah binti Safwan. Nama sebenar Busrah binti Safwan ialah Busrah binti Safwan bin Naufal bin Asad Al-Quraisyiyah Al-Asadiyah. Boleh rujuk dalam kitab Al-Isti'ab dan juga kitab Al-Isabah. Busrah ini merupakan anak saudara kepada Waraqah bin Naufal. Kita tentu sekali pernah dengar nama Waraqah bin Naufal. Tak lain tak bukan, Waraqah bin Naufal inilah insan yang Khadijah bawa suaminya pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal inilah untuk merujuk tentang cerita Nabi SAW telah didatangi oleh Malaikat Jibril. Waraqah bin Naufal seorang yang tua, lagi buta, tapi beliau seorang yang alim. Beliau banyak tahu kisah-kisah tentang agama terdahulu, banyak tahu ajaran kitab. Ya? Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang yang diberi kitab ini, mereka dapat kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka Waraqah bin Naufal ini dapat kenal Nabi Muhammad SAW. Dan Busrah binti Safwan ini dikelilingi oleh orang-orang hebat ini. Bapa saudaranya siapa? Waraqah bin Naufal. Seterusnya hadirin hadirat yang saya muliakan, ibu Busrah ialah Salimah binti Umayyah bin Harithah As-Sulamiyah. Ibnu Hibban meriwayatkan bahawa Busrah ini merupakan kerabat kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini pun ada kekerabatan dengan Waraqah bin Naufal. Maka mereka ini dalam rumpun yang sama, keluarga yang sama. Busrah ini terkenal sebagai seorang wanita Quraisy yang sering menjadi rujukan tentang imej. Seakan-akan perunding imej lah, konsultan. Ataupun kita sebut juru hias wanita pada ketika itu. Wanita-wanita Quraisy dekat Mekah, kalau dalam urusan kewanitaan,
urusan kecantikan, andaman. Mereka suka mendengar nasihat dan mendengar pandangan ataupun mendapatkan khidmat daripada Busrah binti Safwan ini. Seterusnya sidang penonton yang saya muliakan. Busrah ini bila kita ceritakan tadi, ya, dalam lingkungan keluarga yang hebat, ya, Waraqah bin Naufal itu ada kena mengena dengan Busrah, Khadijah ada kena mengena dengan Busrah, maka tak hairanlah bila Busrah ini diberi kelebihan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi salah seorang wanita yang terawal menerima Islam. Imam Asy-Syafi'i berkata, antara kelebihan Busrah ialah beliaulah insan antara yang terawal terima Islam dan antara yang terawal berhijrah. Kata Ibn Hibban pula, Busrah ini salah seorang wanita muhajirah, wanita berhijrah, wanita yang hebat, ya. Dan seterusnya kata Mus'ab Az-Zubairi, Busrah ini adalah salah seorang wanita yang dibai'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hebat sungguh orang-orang di sekeliling Busrah, dan Busrah itu sendiri. Insya-Allah selepas ini saya akan ceritakan pula bagaimana terujinya Busrah dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang ada dalam hidupnya. Jumpa lagi selepas ini. Sidang penonton yang saya muliakan, insya-Allah kita sambung cerita tentang Busrah binti Safwan. Kalau tadi kita cerita tentang orang-orang hebat yang berada dalam lingkungan keluarga Busrah, sekarang ini saya akan sambung tentang bagaimana terujinya Busrah bila berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, Busrah ini merupakan isteri kepada Mughirah bin Abi Al-As. Hasil pernikahan Busrah dengan Mughirah bin Abi Al-As, Busrah ini diberikan dua orang cahaya mata, iaitu Muawiyah dan juga Aisyah. Ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu khalifah yang hebat, ya. Ini Muawiyah bin Mughirah, seorang yang sangat-sangat kuat menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, ya, sidang penonton, Busrah ini juga merupakan kakak ataupun adik perempuan kepada seorang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aiz. Bila sebut nama Uqbah bin Abi Mu'aiz, umat Islam rasa terhiris hati, tercalar perasaan dengan apa yang telah pun dibuat oleh Uqbah bin Abi Mu'aiz kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dekat Kaabah. Nabi solat, Nabi sujud, Nabi buat sesuatu yang mulia. Tapi Uqbah bin Abu Mu'aiz ini datang bersama kawan-kawannya, dan antara mereka itu ada Abu Jahal. Mereka datang cabar-mencabar sesama mereka, siapa di kalangan kita ini sanggup pergi buat aniaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka cabar-mencabar antara mereka. Dan datanglah orang yang paling bersegera di kalangan mereka, iaitu Uqbah bin Abu Mu'aiz. Dia yang paling awal menyahut cabaran itu. Dia pergi ambil najis, pergi letak di atas belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi sujud, buat benda baik. Ada orang letak najis atas belakang Nabi. Nabi tak bangun dari sujudnya. Sehinggalah datang si kecil Fatimah yang ketika itu berusia lebih kurang 5 tahun, datang buang najis di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang para sahabat ketika itu menyaksikan peristiwa itu, ya. Orang-orang musyrik ini ketawa terbahak-bahak mengejek Nabi, tapi para sahabat dalam keadaan lemah ketika itu, mereka tak mampu nak buat apa-apa. Tapi Fatimah datang pergi bersihkan najis di belakang Nabi. Busrah binti Safwan ini, ya, dia merupakan adik kepada Uqbah bin Abu Mu'aiz ini. Bayangkan, ya. Dan beliau juga merupakan ibu kepada Muawiyah bin Mughirah. Muawiyah bin Mughirah
antara insan yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang saya muliakan, ketika dalam perang Badar, Uqbah bin Abu Mu'aiz telah pun ditangkap oleh kaum muslimin. Kalau orang-orang lain yang ditangkap itu, semuanya Nabi bagi peluang untuk ditebus. Mereka boleh ditebus dengan 4,000 ataupun 400 dinar. Tapi Uqbah bin Abu Mu'aiz ini, Nabi tak bagi chance sebab jahat sangat, sebab terlalu menyakiti Nabi, maka Nabi SAW perintahkan untuk bunuh terus Uqbah bin Abu Mu'aiz. Tapi Busrah binti Safwan sedikit pun tidak sedih. Bahkan Busrah binti Safwan sangat bersyukur sebab abang dia itu sangat-sangat menyakiti Nabi, dan sekarang Nabi telah selamat daripada orang yang selalu menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam perang yang seterusnya, lepas Badar, Uhud. Dalam perang Uhud, ketika Hamzah cedera, antara orang yang bersegera menyerang orang Islam ketika itu adalah anak Busrah binti Safwan, iaitu Muawiyah. Kemudiannya Muawiyah ini telah ditangkap, dipenjarakan, kemudiannya dihukum bunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Busrah binti Safwan, ibu yang mengandung yang melahirkan Muawiyah bin Mughirah ini, sikit pun tidak sedih. Ya, seorang ibu akan sayang kepada anak, tapi sayang kepada keislaman, sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya dalam hidup Busrah binti Safwan. Maka Busrah menjadi orang-orang yang sangat bersyukur atas kematian anaknya. Sebab sekali lagi, Nabi dan ajaran Nabi itu telah selamat daripada kejahatan, kezaliman orang-orang yang benci dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton yang saya muliakan, bila peristiwa itu berlaku, para sahabat sangat mengiktiraf keislaman, kejujuran, kebenaran, ketulusan Busrah binti Safwan dalam agamanya. Dan Busrah binti Safwan ini juga merupakan seorang perawi hadis yang hebat. Beliau tinggal berhampiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau rajin pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengar hadis Nabi, datang hafaz hadis Nabi, dan beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara para sahabat yang telah meriwayatkan hadis daripada Busrah binti Safwan ialah antaranya Ummu Kalthum binti Uqbah, Abdullah bin Amr al-As, dan di kalangan tabi'in antaranya ialah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Marwan bin Al-Hakam. Diriwayatkan bahawa Busrah binti Safwan ada meriwayatkan sebanyak 11 buah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Busrah binti Safwan ini, subhanallah, Allah bagi usianya agak panjang. Dia boleh melepasi zaman khalifah demi khalifah sehinggalah ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Anaknya tadi Muawiyah bin Mughirah, lain insan yang berbeza. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ini, Busrah binti Safwan akhirnya dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke rahmatullah, membawa balik jasa-jasa yang sangat besar kepada ajaran Islam ini. Bagaimana kesanggupannya untuk membiarkan insan tersayang rela dipenggal kepala demi mempertahankan Islam, dan beliau bawa jasa meriwayatkan hadis-hadis yang penting dalam dunia hukum buat umat Islam. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Sangat besar sumbangan yang diberikan Busrah terhadap agama Islam. Beliau begitu komited dan sangat suka mencari ilmu, termasuklah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pasti, kesetiaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam semakin subur dari hari ke hari. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Tokoh Sri Kandi ini? Nantikan seketika nanti. Sidang penonton yang saya muliakan, sekarang
kita nak menyegarkan hari kita untuk mengutip inspirasi dan motivasi yang boleh kita kutip daripada kisah wanita Quraisy yang hebat bernama Busrah binti Safwan. Antara yang paling menyentuh hati saya ialah bagaimana wanita ini yang sangat sayang keluarganya tapi menunjukkan, membuktikan sayangnya kepada Islam jauh lebih utama. Kita dalam kehidupan seharian pun akan berhadapan dengan banyak pilihan-pilihan hidup yang akan menguji kita. Kita letakkan pandangan Allah ataupun pandangan benda lain lebih utama. Banyak contoh. Misal kata, pandangan kawan-kawan anggap rokok tu hebat. Tapi pandangan Allah, rokok itu mudaratkan kita. Ketika itu, kita nak pilih yang mana? Pandangan kawan ataupun pandangan Allah. Begitu juga, Busrah binti Safwan tadi merupakan seorang pereka ataupun perunding imej ataupun insan yang mahir dalam urusan-urusan kewanitaan pada zamannya. Kita pun hari ini akan berhadapan dengan pelbagai pilihan tentang kewanitaan. Fashion yang ketat, fashion yang tak menutup aurat ataupun fashion yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak letakkan mana sebagai pilihan? Ia akan menguji dalam hidup kita. Subhanallah, Busrah binti Safwan menjadi cerminan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah kata, kalau Fatimah mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Meskipun umum tahu Fatimah itu adalah anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia tak pilih Allah sebagai pilihan hidup, tak pilih taat, Nabi sanggup untuk potong tangan dia. Busrah pun seakan-akan begitu, cerminan akhlak dia. Ya, kalau anak dia, abangnya yang sendiri, ya, tidak taat kepada Allah, dia rela dipotong kepalanya, dibunuh, dia tak kisah. Ya, asalkan Islam dan Nabinya terus terjaga, terus selamat, terus membawa rahmat ke sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat terkesan dengan semangat menuntut ilmu yang telah ditunjukkan oleh Busrah binti Safwan. Lepas Busrah binti Safwan ini memeluk Islam, ya, dan tinggal berhampiran pula dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Busrah tidak jemu-jemu meriwayatkan hadis, mendengar hadis, menghafaz hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena wujudkan dalam keluarga kita, ya, budaya sebegini. Budaya yang tak boleh putus dengan ilmu. Kalau ada anak-anak yang sedang bercuti sekolah, bagi tahu mereka, sekolah boleh cuti, tapi pendidikan tak boleh bercuti. Setiap hari, setiap saat adalah pendidikan. Ya, kita tak boleh bercuti daripada ilmu. Bila kita biasa hidup dengan ilmu sebegini, biasa hidup dengan kebaikan sebegini, maka kebaikan-kebaikan jugalah yang akan hadir dalam hidup kita, dan kebaikan-kebaikan jugalah yang akan keluar daripada tindakan diri dan juga keluarga kita. Ini pilihan hidup yang telah dipilih oleh Busrah binti Safwan. Dia pilih Islam, pilih kebaikan, dan dia pilih merutinkan kebaikan itu dengan sentiasa ke majlis-majlis ilmu. Sidang penonton yang saya muliakan, apabila kita mengkaji ataupun mendekati kisah Busrah binti Safwan ini, kita mungkin akan rasa terpujuk. Sebab di keliling kita, mungkin kita berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Boleh jadi suami kita sendiri, anak kita sendiri, ibu bapa kita sendiri, adik-beradik atau kawan-kawan kita sendiri yang sangat menguji kita. Menguji kita untuk hidup taat kepada Allah, menghalang kita daripada majlis-majlis ilmu mungkin. Ya, kita mungkin rasa sangat teruji, sangat sedih dengan ujian-ujian yang sebegitu. Tapi bila kita baca kisah Busrah binti Safwan ini, Masya Allah, wanita Quraisy ini jauh lebih teruji. Jauh lebih teruji. Bila insan-insan yang terdekatnya bukan saja menghalang dirinya untuk berbuat taat, tapi menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalang umat Islam daripada menyebarkan kebaikan-kebaikan. Nabi Muhammad dan umat Islam tak buat jahat pun ketika itu. Mereka cuma menyampaikan ajaran yang nak menyatukan umat,
yang nak mereka ini tak bunuh anak perempuan, yang nak mereka ini hormat kepada ibu bapa, yang nak mereka ini dibangunkan akal mereka, tak minum arak dan sebagainya. Tapi ajaran ini ditentang, kebaikan ini ditentang. Busrah binti Safwan berhadapan dengan insan-insan yang paling dekat, yang duduk sebumbung, yang tak jauh daripada kehidupannya, sendiri yang menentang. Bayangkan betapa sakitnya hari-hari yang Busrah nak lalui bersama dengan insan-insan yang sebegini. Maka kita kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhadapan dengan insan-insan tak seperti yang kita inginkan ini, mungkin sebab Allah nak anugerahkan kita pangkat sabar, pangkat kuat, pangkat kita diiktiraf, keimanan kita, pilihan kita tetap memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan mendoakan mereka, baik sangka dan mengharapkan Allah sudi menganugerahkan insan-insan yang kita sayang dengan syurga Firdaus yang tertinggi. Masya Allah, banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada Busrah binti Safwan ini. Itu sedikit yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya, bincangkan lagi tentang tokoh hebat yang boleh membakar semangat kita semua, insya-Allah. Saudara, sesungguhnya matlamat Busrah binti Safwan hanyalah satu, iaitu mencari keridaan ilahi dan kebahagiaannya hakiki. Masih belum terlambat untuk kita meneliti perjalanan tokoh Sri Kandi yang hebat ini yang terbukti mempunyai kriteria yang unggul. Semoga beliau ditempatkan di kalangan para syuhada. Amin. Sebelum saya mengundur diri, ingatlah beragam muslimah, namun jadilah kita yang santun juga solehah. Yang baik adalah daripada Allah SWT dan yang buruk adalah dari kelemahan saya sendiri. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Wahai Allah, jadikanlah malam kami hidup dengan amalan seperti malamnya Sayyidah Nafisah. Wahai Allah, jadikanlah siang kami seperti siangnya Sayyidah Nafisah, yang bertakwa kepada Allah, yang menahan diri untuk mencari takwa pada Allah.